رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 12, baris yang ke-10 daripada atas. Baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi firmannya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukur kamu, yakni bersyukur oleh kamu, dan syukur kamu yakni bersyukur oleh kamu bagi Allah jika ada kamu akan Allah menyembah kamu. Jika menyembah kamu akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan kefarduan yang dinaskan di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kefarduan berkaitan dengan ibadah yang batin. Kefarduan berkaitan dengan ibadah yang batin yang dinaskan di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana dinaskan kefarduan hak zahir. Kefarduan sembahyang nasnya Al-Quranul Karim, wajib ijma' ulama'. Puasa dinaskan di dalam Al-Quranul Karim, wajib ijma' ulama'. Begitu juga berkaitan dengan kefarduan-kefarduan ibadah batin, dinaskan di dalam Al-Quranul Karim, yang ianya adalah kewajipan ijma' ulama'. Terkadang seseorang menunaikan kefarduan sembahyang puasa kerana itu adalah perintah Al-Quranul Karim, tetapi kefarduan ibadah batinnya tidak dipedulikan, walaupun ianya dinaskan di dalam Al-Quranul Karim yang sama. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang satu. Jadi dalam kitab Minhaj ini pergi kepada ilmu yang ketiga tu agak panjang lah, yang mana wajib dahulukan ilmu atas ibadah, kata Imam Ghazali rahimahullah, kerana dua sebab. Sebab yang pertama, supaya ibadah kamu berhasil dan sejahtera daripada perkara yang membatalkan pada ibadah. Sebab yang kedua, supaya kamu takut akan Allah subhanahu wa ta'ala sebenar-benar takut. Untuk supaya ibadah kamu berhasil jadi sah, ilmu akidah kena betul, hak fiqh kena betul. Untuk supaya ibadah kamu sejahtera daripada perkara yang membatalkan pada ibadah, kena belajar ilmu tasawuf. Jadi untuk berhasil ibadah, jadi ibadah, sah ibadah, dan supaya ibadah, pahala ibadah sejahtera daripada
perkara yang membatalkan pahala, dahulukan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ini susunan dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi sekarang ni pembicaraan adalah berkaitan dengan ilmu yang ketiga, berkaitan dengan ibadah yang batin, yang mana ianya adalah kefarduan yang dinaskan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Mazali datangkan ayat-ayat Al-Quran yang memfardukan, yang mewajibkan akan ibadah yang batin. Yang ayat terdahulunya, fatawakkalu, maka hendaklah kamu tawakul. Jadi tawakul itu adalah perintah Al-Quran yang diwajibkan ijma' ulama. Sebab Quran yang memerintah, fatawakkalu dengan fi'il amar, maka hendaklah tawakul oleh kamu. Ini ayat yang kedua ni nak cerita pula perintah Al-Quranul Karim. Dan lagi firmannya, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, dan syukur kamu bagi Allah. Washkuru, dan bersyukur oleh kamu. Washkuru, dan bersyukur oleh kamu bagi Allah jika ada kamu akan Allah menyembah kamu. Jika kamu menyembah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kamu bersyukur akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak bersyukur akan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti tidak menyembah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih lagi menyembah Allah tetapi kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sebenar-benar menyembah akan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensyukuri akan segala nikmat yang ianya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beribadah akan Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah tu ibadah yang tidak sempurna. Ibadah menyembah Allah yang tidak sempurna, mengabdikan diri akan Allah yang tidak sempurna. Kemudian apa disyukur, atau balik pada pembicaraan dia lah. Nanti dalam kitab Minhaj ni akan membicara berkaitan dengan syukur di Aqabah yang ketujuh. Aqabatul hamdi wa syukri. Aqabah yang ketujuh. Aqabah yang terakhir. Aqabah puji dan syukur akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia letak di Aqabah yang ketujuh, kemuncak. Kemuncak adalah kepujian dan syukur akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana memuji akan Allah, mensyukuri akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih lagi ada ketika masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk syurga tu masih lagi ada pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Anil hamdulillahi rabbil alamin. An mukhaffafah minas sakilah tu. Di asal annahu anil hamdu alif nun. Kadang-kadang bunyi macam ain nun. Alif nun. Di asalnya annahu. Dia dipanggil in mukhaffafah minas sakilah. Diringan je. Anil ham alif nun. Bukan ain nun. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan kesudahan seruan doa bagi ahli syurga itu bahawa segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sekalian alam.
Masuk syurga tak ada zuhud dah. Masuk syurga tak ada perintah tawakul dah. Masuk syurga tak ada dah zuhud-zuhudnya. Tak ada dah tawakul-tawakulnya. Tak ada dah perintah sabarnya. Tak ada dah. Tapi masih lagi ada kesyukuran, kepujian ketika masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita tingginya pangkat darajah mensyukur akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk syurga tu ada lagi pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud tak ada masuk syurganya. Tak ada dah perintah zuhud, tak ada dah. Sebab apa? Bernikmat sepenuhnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pujian dan kesyukuran masih lagi ada ketika masuk syurga Allah. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini biasanya di hujung doa lah. Cuma kadang-kadang diubah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Di hum di situ ahli syurga asalnya. Jadi ditukar kepada wa akhiru da'wana, dan kesudahan doa kami. Kalau tukar gitu tak salah, tapi sudah tidak dipanggil ayat Al-Quran. Yang lebihnya kekalkan sebagai ayat Al-Quran. Walaupun hum di situ kembali pada ahli syurga, kita nak bicara kami yang sedang berdoa, betul. Tapi kekalkan sebagaimana ayat Al-Quran. Bila kekalkan sebagaimana ayat Al-Quran, maka hatu yang paling lebih sekali. Kalau tukar je wa akhiru da'wana, dia sudah tidak menjadi ayat Al-Quran. Dia punya level dia rendah dah. Hak tingginya kekalkan dengan ayat Al-Quran. Ada juga yang dia dikapuh. Wa akhiru da'wana da'wahum. Tak payah. Kalau nak wa akhiru da'wana, wa akhiru da'wana lah. Da'wahum tak ayat Quran, tak payah mari dah lah. Dah kalau kita nak ubah. Kalau kita nak kekal ayat Quran, kekal ayat Quran. Tak payah tambah wa akhiru da'wahum da'wana. Tak payah. Pilihlah antara dua tu. Sama ada nak jadi hak kita ataupun nak kekal dengan ayat Al-Quran. Yang afdalnya kekal dengan ayat Al-Quran. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Itu lebih afdal. Sebab tu dia kalau doa ayat Al-Quran ni, walaupun didatangkan dengan mutakallim wahdah, aku, kekalkan dengan aku. Walaupun kita berdoa ni dengan kami, sebab kita ramai-ramai ni, sekalipun kekalkan. Kalau ayat Quran tu dengan mutakallim wahdah, aku, kekalkan aku. Allah ni. Ni. Hak qurrata ain. Doa ayat Quran tu. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Ada. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Aku belaka tu. Tapi kekalkan. Itu ayat Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salah. Tak itu kalah. Rabbana ja'alna muqimas salah. Jadi hak kita dah, bukan ayat Quran. Dah kita ni kan ramai-ramai kan. Kalau masih lagi dengan aku Nabi kata bakhil. Doa ramai-ramai, tapi jadikan akan daku. Aku pula dah. Dah orang lain mana? Bakhil gitu. Itu kalau bukan daripada ayat Al-Quran. Kalau daripada ayat Al-Quran, itu terkecuali sebab afdalnya kita kekalkan dengan ayat Al-Quran. Tapi kalau tukar, jadi hak kita. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina. Jadi hak kita lah. Bukan ayat Quran. Kalau nak kekal ayat Quran, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Walaupun aku di situ, itu ayat Al-Quran. Kekalkan dengan ayat Al-Quran. Kalau Quran sebut na, walaupun kita tu berdoa seorang diri. Rabbana atina fid dunya hasanah
Ya Tuhan kami. Padahal kita doa seorang. Tapi kamilah. Sebab Quran letak kami. Rabbana zalamna anfusana. Kami juga. Tapi masa itu kita berdoa seorang diri. Kamilah juga. Sebab Quran sebut kami. Kalau Quran sebut aku, kita doa dengan sebut aku. Kekalkan dengan ayat Al-Quran. Itu lebih afdal. Jangan tukar. Dia biasa gitu tu. Dia tukar. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina. Itu tak salah. Tapi turun apa? Turun dia punya level dia. Jadi doa tu hak kita. Bukan ayat Al-Quran. Selebih-lebih doa. Doa ayat Al-Quran. Kemudian barulah pergi pada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dibaca oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Doa yang disusun oleh ulama-ulama. Doa yang kita buat sendiri. Tu dia punya turun tu. Janji berdoa. Doa yang kita buat sendiri. Bahasa Melayu pula dah. Tak apalah bahasa Melayu pun. Hak rendah laginya, tak doa langsung. Itu orang sombong gitu. Doa kok bahasa Melayu, tak apalah. Tapi jangan dalam semayang. Dalam semayang, batal semayang. Dengan bahasa Melayu. Ada orang ceramah, doa bahasa Melayu. Tuhan faham kan makna bahasa Melayu. Bukan Tuhan faham makna bahasa Melayu. Perkataan yang keluar tu Tuhan yang buat. Bukan kata Tuhan faham doa bahasa Melayu. Keluar perkataan doa tu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan faham. Tapi itu dalam semayang. Mana boleh bahasa Melayu? Luar semayang boleh bahasa Melayu. Tapi tetap afdal bahasa Arab. Doa tetap afdal bahasa Arab. Ke mana? Nak makan baca doa bahasa Melayu. Nak masuk tanda, baca doa bahasa Melayu. Nak naik kenderaan, baca doa dengan bahasa Melayu. Bahasa Arab lah ke tau? Ke bahasa Melayu? Bahasa Arab. Kenapa tak doa bahasa Melayu? Afdal dengan bahasa Arab lah, itu ibadah. Bahasa Arab makna kita tak faham. Fahamkan makna. Retikan makna. Sebab apa? Sebab doa yang sama je. Kita doa. Tak usah kata kita makmum lah. Tanya tu imam. Tu imam berdoa sembahyang 5 waktu. 5 jenis doa ke? Tu imam. Dia jadi tu imam 5 waktu. 5 doa. Doa subuh lain. Doa zuhur lain. Doa asar lain. Satu doa je kitanya. Fahamkanlah makna. Dan kita pun doa lepas sembahyang. Banyak doa ke? Satu doa tu lah daripada muda sampai ke mati. Kan ada banyak doa je. Tu tanya tu. Lepas subuh doa lain tau. Lepas zuhur doa lain. Doa satu je. Siapa pun. Siapa kada tu iman. Doa lepas tahlil pun dia baca doa lepas semayang. Allah kata doa lalu gitu. Doa lepas tahlil pun dia baca doa lepas semayang. Tanya apa tu iman. Tu doa semayang. Ni doa tahlil. Doa sudahlah dia kata. Nampak malah nak ngapa. Alah, doa lepas semayang, doa lepas semayang lah. Doa lepas tahlil, doa lain lah. Jangan siapa ke malah nak apa. Doa lepas tahlil, doa lepas semayang. Hak tulis je. Doa yang satu saja. Fahamkan makna. Tapi kalau nak doa ke bahasa semayang, boleh je. Ada ni. Tapi abdulnya kuk bahasa Arab lah. Tapi doa nombor 1, doa ayat Al-Quran. Itu doa nombor 1. Tapi jangan tukar. Quran sebut aku. Quran sebut kami. Macam sinilah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum lah. Walaupun hum di situ kembali kepada ahli syurga. Kita nak maksudkan kita semua. Wa akhir da'wana, dan kesudahan doa kami. Itu maksud kita. Tapi oleh kerana ayat Quran sebut dakwahum, kita kekalkan. Tapi kalau kita tukar dengan wa akhir da'wana, jadi doa kita. Itu je lah. Wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.
Dalam syurga pun masih lagi ada pujian kesyukuran bagi Allah Subhanahu wa taala. Tingginya pangkat martabat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sedikit sahaja yang mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikitlah daripada sekalian hamba-Ku yang banyak bersyukur. Sedikit yang banyak bersyukur. Syakur dia panggil sirah mubalaghah. Syakur yang banyak bersyukur. Dia panggil sirah mubalaghah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit daripada hamba-Ku yang banyak bersyukur. Bersyukur ada, tapi tak banyak bersyukur ni sedikit sahaja. Tapi jangan pula kata kita tak akan capai tangga orang yang bersyukur. Kita tak akan sampai tangga orang yang bersyukur. Jangan kata gitu. Sebab perintah Al-Quran, Allah memerintah akan satu perkara yang mampu dicapai. Quran akan memerintah satu perkara yang mampu dicapai. Quran perintah tadi kan, washkuru, bersyukur oleh kamu. Itu perintah Al-Quran. Al-Quran akan memerintah satu-satu perkara yang mampu dicapai. Ada orang yang dia baca kitab tasawuf hakikat. Kesyukuran yang sebenar sedikit sahaja atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesyukuran nisbah syariah itu mampu dicapai. Sebab itu wajib kena mujahadah. Sebab itu perintah Al-Quran. Makna kalau seseorang merasakan ianya telah mensyukuri nikmat Allah, sebenarnya dia jauh lagi daripada mensyukuri nikmat Allah, sebab tak akan tercapai kesyukuran yang sebenar. Hak tu hak syukur, hak peringkat tinggi, tak akan tercapai dengan ikhtiar usaha kita, tapi kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang syakur, yang banyak bersyukur sedikit sahaja atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bersyukur ramai. Orang yang bersyukur, orang yang banyak bersyukur sedikit. Orang bersyukur ramailah yang Allah Taala akan balas. Wa sayajzillahu asyakirin tu. Selagi akan membalas oleh Allah akan sekalian orang yang syukur akan nikmat. Orang syukur tu ramai. Orang yang banyak bersyukur sedikit. Itu atas kurniaan Allah. Tapi jangan pula sebut kata tak akan capai kita kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di syukur-syukur ni kita menggunakan segala nikmat pada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu syukur. Syukur ni sarful abdi ma'an amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli. Maknanya menggunakan oleh hamba akan nikmat yang dikenakan Allah kepada barang yang dijadikan kerananya. Allah jadikan segala-gala kenapa? Kerana mengabdikan diri akan Allah. Liya'budun. Hikmahnya mengabdikan diri akan Allah. Jadi syukurnya guna segala nikmat pada mengabdikan diri akan Allah. Sentiasa jaga mata, sentiasa jaga telinga, sentiasa jaga lidah. Syukur dah tu. Syukur dah tu. Tak boleh nak capai ke? Jaga mata, jaga telinga, jaga lidah. Tak boleh nak capai? Boleh capai tu. Itu syukur. Tuan beri kesihatan. Guna kesihatan pada mengabdikan diri akan Allah. Jangan guna sihat tu pada melakukan maksiat.
Tuhan kurniakan harta. Gunakan harta pada mengabdikan diri akan Allah. Jangan gunakan harta pada melakukan kemaksiatan. Syukur tu. Dah kita guna mata tengok benda maksiat. Tak boleh siapa ke? Mata sentiasa dipelihara daripada melihat perkara maksiat. Mujahadah, capalah. Capa syukur. Tapi syukur yang sebenar-benarnya atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba bicara tasawuf bab syukur. Syukur ni kita tak mampu nak capai. Kalau kita rasa alhamdulillah kita sudah dapat mensyukuri nikmat Allah, sebenarnya belum lagi mensyukuri. Syukur mana tu? Syukur hak kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak bersyukur, sedikit saja syukur yang sebenar-benar. Tuhan beri umur, kita gunakan untuk mengabdikan diri akan Allah. Tuhan kurniakan anak cucu, kita jadikan anak cucu kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba duniawi. Jadikan anak cucu ni zuriat Nabi, ini ummah Nabi yang Nabi SAW bangga di hari akhirat sebagai ummah yang mengabdikan diri akan Allah, bukan menjadi ummah umpama buih di akhir zaman. Anak cucu kita ni kita syukur, itu nikmat besar. Orang yang Tuhan tidak kurniakan anak cucu, nok sangat-sangat ke anak. Nok sangat-sangat, berobat situ, berobat sini, berobat situ, berobat sini. Nok anak, nok zuriat. Tuhan kurniakan anak ramai. Anak ramai pula tercabang pula cucu ramai. Itu nikmat besar tu. Syukur. Kita palingkan, kita jadikan anak cucu hamba Allah yang sebenar, bukan hamba dunia. Berbangga dengan anak cucu yang berjaya dunia. Tu kupon nikmat. Syukur nikmat. Berbangga dengan anak yang mengabdikan diri akan Allah. Akidahnya comel, semayabang dengan ilmu fiqh molek, taat batik ilmu tasawuf molek. Tapi bukan agama hanya pada rupa, agama hanya pada nama, agama hanya pada uniform. Tu tak dikira tu. Jadi ummah Nabi akhir zaman umpama buih di laut. Sebab apa? Hanya Islam pada nama, Islam pada zahir. Nama Islam, pakaian Islam, bersembahyang, berpuasa, akidah macam mana? Sembahyang puasa tu betul ke tak dengan hukum fiqh? Hati betul tak dengan Tuhan? Nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk dunia ketinggiannya sementara, kepuasannya sementara. Ketinggian yang sebenar, kepuasan yang sebenar di hari akhirah. Mana kalau mujahadah boleh capai orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat pada barang yang dijadikan oleh Allah kerananya. Apa? Kerana mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di mulut alhamdulillah tu sunat. Ada ni di mulut kita kan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua-semua kitanya lepas makan alhamdulillah, lepas keluar tandas alhamdulillah, sentiasa alhamdulillah. Itu hukum sunat. Itu hukum sunat. Alhamdulillah tu. Pujian kesyukuran hak wajib ni. Alhamdulillah. Boleh makan, kenyang, nikmat daripada Allah, kenyang, bertenaga, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Makna kehidupan kita, kehidupan atas mana ni? Kerana Allah Subhanahu wa taala, walaupun atas rupa duniawi sekalipun. Rupa duniawi.
Tapi dunia yang dicari untuk bekal akhirah. Duit dicari untuk bekal akhirah. Bukan untuk berbangga-bangga atas dunia. Bukan duit dicari untuk berbangga-bangga atas dunia. Biar dikata orang ni orang yang banyak duit. Rumah besar. Kereta besar. Itu duniawi sementara. Jadikan akhirah rumah besar, keluarga selesa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kereta besar pun digunakan untuk mari masjid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbangga-bangga, untuk sombong. Mana tak salah. Agama tidaklah kata nak tolak rumah besar, kereta besar, bukan. Rumah besar ke kereta besar ke untuk akhirah. Rumah besar, anak ramai, biar selesa, ibadah jadi selesa. Kalau rumah tu kecil, duduk sempit, ibadah pun tak selesa. Nak semayang pun gelewat. Dah. Situ belaka. Hak tu pun situ, hak tu pun situ. Nak semayang sunat malam pun terganggu. Faham tak ni? Kalau boleh duduk bilik masing-masing beribadah jadi selesa. Selesa beribadah, bukan selesa duduk main telefon tengok benda karut. Mana ni? Oh, duduk bilik masing-masing kok, bebaslah dia tengok apa benda yang dia telefon, tengok belaka. Apa pintu tutup apa? Oh, tu selesa buat benda lain. Selesalah. Nak baca Quran pun tak terganggu. Nak berehat pun tak terganggu. Nak berehatlah. Pagi nak mengawal sikit, nak beribadah. Ibadah pula kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada orang tahu. Tu selesa buat ibadah. Mana kena seimbang boleh lah. Tapi kalau beri selesa dunia, agama tidak titik beratkan, dunia tu akan digunakan bukan hanya untuk duniawi, bahkan digunakan untuk derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia tu bukan hanya duniawi. Kalau duniawi semata-mata tak buat maksiat, tak ada pahala akhirah, tapi tak ada dosa akhirah. Hak beratnya duniawi digunakan untuk derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum tu. Oh, tu ayat tu kalau orang dengar semua tu. Allah apabila syukur akan Allah, nescaya Allah Taala akan menambah. Menambah apa ni? Menambah barakah nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang tidak mensyukuri nikmat Allah, nampak nikmat bertambah tapi hati sentiasa tidak cukup. Sebab apa? Sebab Allah tidak tambah keberkatan. Jadi syukur ni kita menggunakan segala nikmat untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sembahyang malam, Nabi menangis ketika sembahyang malam. Kenapa? Kerana Nabi mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak capai kepada darajah kesyukuran yang tinggi, itu atas kurniaan Allah. Tapi untuk capai syukur ni sebuah syariah, itu kita boleh capai dengan kita mujahadah. Nak buat maksiat, ingat maksiat dengan apa? Kalau kita nak maksiat boleh, tapi jangan guna nikmat Allah. Nak buat maksiat boleh, tapi jangan guna nikmat Allah. Gitu je lah. Nak buat maksiat boleh, tapi jangan guna nikmat Allah. Hak ada di kita ni, kalau tak nikmat Allah pun benda lagi, nikmat Allah belaka kan. Mata, nikmat besar tu, tuan tarik nikmat penglihatan, gelap, akhir nak baca Quran pun tak boleh dah. Tuan tarik nikmat. Tapi mata terang molek. Guna mata tu untuk baca Quran, untuk baca kitab. Guna mata terang tu untuk pergi majlis ilmu. Tu guna nikmat tu. Sebab apa? Itu nikmat Allah. Kalau bukan nikmat Allah, bebas kita nak guna apa pun. Tapi nikmat Allah.
Kita ingat itu semua kurniaan daripada Allah akan disoal pada hari akhirat. Datang daripada mana? Digunakan untuk apa? Itu semua akan disoal pada hari akhirat. Segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah, sama ada mensyukuri nikmat ataupun mengkufuri nikmat. Syukur ni kok, kalau kita kata kok, letak kena pada tempat. Gitu lah. Syukur-syukur ni kalau kita kata kok, letak kena pada tempat. Mata tengok apa? Hak betulnya. Telinga dengar apa? Hak betulnya. Syukur ni letak kena pada tempat dia. Sebab segala yang dikurniakan Allah adalah untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalam syurga. Tidak ada dah. Benda ni ketaatan batin yang lain. Zuhud tak ada, sabar tak ada, khauf tak ada. Yang ada adalah syukur akan Allah Subhanahu wa taala bagi ahli syurga. Itu cerita bab syukur yang ianya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah syukur ni, in kuntum iyyahu ta'budun, jika ada kamu akan dia akan Allah menyembah kamu. Jika kamu benar-benar mengabdikan diri akan Allah, maka syukur oleh kamu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan batin nas Al-Quranul Karim. Ketaatan batin nas Al-Quranul Karim. Kadang-kadang hak zahir orang nampak sahaja dititik beratkan, hak batin orang tak nampak, maka tidak dititik beratkan. Walaha hak zahir itu akan bernilai jikalau disertakan dengan ta'ah batin. Kalau ta'ah zahir sahaja, batin tidak ta'ah, tidak bernilai ketaatan zahir. Nak bernilai ketaatan zahir, dikena ta'ah zahir dan batin, dibina atas asasnya akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dibina ta'ah zahir dan batin atas akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ta'ah zahir tanpa ta'ah batin, ta'ah zahir tidak akan sempurna. Bahkan terkadang ta'ah zahir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ketaatan batin. Dan lagi firman-Nya, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ini ayat memerintahkan sabar. Sabar kerana sesungguhnya Allah Ta'ala akan bersama, Allah Ta'ala akan menolong akan orang-orang yang sabar. Jadi Quran memerintah wasbiru, sabar oleh kamu. Maka perintah Al-Quran ni ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat. Sabar pun ada beberapa darajah peringkat juga. Sebab dia ketaatan batin ni asasnya adalah mari daripada akidah. Asasnya mari daripada akidah. Terdahulu kenapa perintah tawakul? Sebab akidah kitanya asbab tak bekah sama sekali. Maka kena berserah kepada Allah, bukan berserah pada asbab. Walaupun wajib buat asbab. Kenapa wajib bersyukur? Sebab kita berpegang yang ada pada kita nikmat daripada Allah Ta'ala. Kenapa kita diperintah sabar? Sebab ujian tu semua datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketaatan batin ni umbinya mari daripada akidah, mari daripada pegangan. Umbi dia ni. Umbi ketaatan batin mari daripada pegangan. Jadi hak pegangan dalaman kita dengan Allah, ketaatan batin pun dalaman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin.